Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan, Guru Cemerlang Matematik daripada SMA Darul Iktisam. Pertamanya terima kasih kepada GPS Bistari kerana menyediakan platform ini untuk saya berkongsi sedikit ilmu yang ada pada saya dengan anak-anak pelajar dan guru-guru SPM 2020. Okey. Bersama dengan saya pagi ini, saya akan kongsikan tajuk ketaksamaan linear dan penakkulan matematik. Okey, mari kita lihat. Untuk hari ini, ada 3 aspek pembelajaran yang saya akan fokuskan. Okey, bahagian yang pertama ialah ketaksamaan linear. Okey, saya akan bantu para pelajar dan guru-guru untuk mengenal pasti teknik menjawab soalan ketaksamaan linear kertas 2 SPM. Saya akan fokus lebih kepada kertas 2. Bahagian yang kedua ialah penakkulan matematik. Begitu juga untuk saya akan kongsikan teknik menjawab soalan penakkulan matematik kertas 2 SPM. Okey. Dan bahagian yang ketiga, sambil-sambil itu saya akan kongsikan tip SPM, iaitu tips macam mana soalan-soalan ini diberi markah dalam SPM. Okey. So, ketaksamaan linear sekitar 3 ataupun 4 markah dalam SPM. Penakkulan matematik pula sekitar 5 ataupun 6 markah dalam SPM. So, campur dua-duanya sekitar 9 ke 10 markah setiap tahun dalam kertas 2. Okay, sebelum saya mulakan perbincangan bagi kedua-dua tajuk, saya ingin kongsikan ni jadual yang saya buat sendiri. Set your target. Cuba kita tengok. Ini jangkaan ataupun saya punya cadangan. Untuk mendapat grade C, kamu kena cuba sekurang-kurangnya 10 topik ini dengan jumlah markah sekitar 64 markah kertas 2. Jadi kalau kamu nak dapat grade B, kamu kena tambah lagi 2 topik. Kalau kamu nak dapat grade A tolak, kamu tambah lagi 1 topik. Kalau kamu nak dapat A+, kamu tambah lagi 4 topik. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, untuk dapat grade C, topik ketaksamaan dan juga topik penakkulan matematik merupakan 2 topik di antara 10 topik yang wajib kamu ketahui untuk dapat C. Jadi itulah betapa pentingnya 2 topik ni. Dan 2 topik ni dikategorikan sebagai topik-topik yang mudah. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita tengok. Mari saya masukkan bahagian pertama, ulang kaji yang pertama, iaitu ketaksamaan linear. Okey, untuk makluman, topik ini kita belajar di tingkatan 5 bersama dengan topik 2, iaitu topik graf fungsi. Sebelum kita jawab soalan dan juga ulang kaji tajuk ini, mari kita lihat ada beberapa graf, ada beberapa garis lurus yang kamu para pelajar SPM wajib kenali, kerana graf-graf ataupun garis-garis lurus ini antara garis-garis lurus yang sangat popular yang selalu keluar dalam SPM pada setiap tahun. Garis yang pertama adalah garis yang menegak. Garis yang menegak mencancang memotong paksi X pada nombor 3. Okey, memotong paksi X pada nombor 3. Apakah nama garisan ini? Garis lurus ini kita namakan sebagai X sama dengan 3. Kerana dia memotong paksi X pada nombor 3. Jika garisan tersebut memotong paksi X pada nombor 6, maka namanya ialah X sama dengan 6. Begitu juga sebelah negatif. Sekiranya garis lurus itu memotong paksi X pada nombor negatif 6, maka namanya ialah X sama dengan negatif 6. Itu garisan pertama yang kita semua wajib kena ketahui. Garisan yang kedua ialah garisan mengufuk ataupun garisan melintang yang memotong paksi Y pula. Okey.
Dan sekarang kalau kita lihat, garisan hijau itu memotong paksi Y pada nombor 3. Maka nama garisan tersebut ialah Y sama dengan 3. Jika garisan hijau tersebut melintang memotong paksi Y pada nombor 6, maka namanya ialah Y sama dengan 6. Dan begitu juga, sekiranya ianya memotong paksi Y pada nombor negatif 6 di bawah sini, maka namanya ialah Y sama dengan negatif 6. Itu garisan yang kedua. Garisan yang ketiga ialah garisan yang condong ke sebelah kanan, bermula daripada titik asalan, paksi asalan menuju ke sebelah kanan. Garisan tersebut dinamakan sebagai garisan Y sama dengan X. Bagaimana pula sekiranya garisan tersebut bermula daripada titik asalan, condong ke bawah, ke sebelah kiri bawah? Apa nama garisan tersebut? Untuk makluman kamu, garisan tersebut juga ialah Y sama dengan X. Kerana dua garisan tadi bersambung menjadi garisan garis lurus. Sekiranya garisan tersebut beralih arah, condong ke sebelah kiri, garisan tersebut dinamakan sebagai Y sama dengan negatif X. Dan sama juga bagi garisan yang di bawah, di sebelah kanan, adalah sambungan daripada garisan yang di sebelah atas kiri tadi. Namanya ialah Y sama dengan negatif X. So, dah ada 3 garisan yang kita kena tahu, iaitu X sama dengan nombor, iaitu garisan menegak, Y sama dengan nombor, iaitu garisan melintang, dan Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. 4 sebenarnya. Dan ini adalah garisan yang terakhir yang kamu kena tahu, iaitu garisan condong yang memotong pada nombor yang sama pada kedua-dua paksi. Sebagai contoh, garisan merah ni sekarang memotong paksi Y pada nombor 3, memotong paksi X pada nombor 3. Garisan ini sangat famous, selalu keluar dalam SPM. Apa nama garisan ini? Garisan ini nama dia X tambah Y sama dengan nombor tersebut, iaitu nombor 3. Okey, jadi kalau saya naikkan garis lurus itu kepada 6, maka persamaan bagi garis lurus ini juga telah bertukar kepada X tambah Y sama dengan 6. Dan kalau saya turun ke sebelah negatif, negatif 6 pada paksi X, negatif 6 pada paksi Y, namanya akan turut berubah menjadi X tambah Y sama dengan negatif 6. Okay, so ini beberapa jenis garisan yang kamu pelajar wajib kena ketahui dan wajib kena hafal, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang di kategori lemah dan sederhana. Kerana garisan-garisan ini akan membantu kamu untuk menjawab soalan SPM. Sekarang mari kita lihat soalan SPM sebenar. Lorek ketaksamaan. Ini contoh yang saya bagi. Pada graf yang disediakan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih kecil atau sama dengan 3X tambah 5. Y lebih besar daripada X. Dan Y lebih kecil atau sama dengan 5. Okey, macam mana nak lorek ni? Okey, kaedah ada, tips ya. Langkah yang pertama, kita bulatkan ketiga-tiga ketaksamaan yang dia bagi tu. Tengok, saya guna warna merah, warna hijau, warna biru. Dan lukis garisan yang belum ada dalam rajah. Sebagai contoh, Y sama dengan 3X tambah 5 dah ada dalam rajah. Y sama dengan X juga dah ada dalam rajah. Yang belum ada sekarang ni ialah Y sama dengan 5. Y lebih kecil atau sama dengan 5. Kita baca sebagai Y sama dengan 5. Okey, dekat mana Y sama dengan 5? Itu persoalannya. Okey. Y sama dengan 5 adalah satu garisan melintang
potong paksi Y pada nombor 5 di situ. Okay. Tapi sebelum kita lukis garisan, kita ada satu persoalan yang kita kena jawab. Yang pertama, garisan yang kita lukis tu, yang kita akan lukis nanti, adakah garisan penuh atau garisan putus-putus? Untuk menjawab soalan tu, kita kena ingat, jika simbol yang digunakan ialah lebih kecil atau sama, ataupun lebih besar atau sama, maka kita perlu guna garisan padu atau garisan penuh. Okey. Sebaliknya, sekiranya simbol yang digunakan ialah lebih kecil atau lebih besar, tanpa sama dengan di bawahnya tu, maka garisan yang perlu kita gunakan ialah garisan putus-putus ataupun dotted line. So, dalam kes ini kita dapat lihat Y lebih kecil atau sama dengan 5 ni ada sama dengan ada garis di bawah simbol tu. Maka garisan yang kita perlu guna ialah garisan padu ataupun garisan penuh. Okey, selesai satu bahagian. Perkara yang kedua, sekarang kita tentukan kawasan lorekan bagi setiap garisan. Okey, ingat topik ini markahnya ialah yang lebih besar ialah pada lorek. Kamu bina garisan ini, kamu baru dapat satu markah. Nak dapat markah penuh, 3 markah. Lagi 2 markah datang daripada lorekan. Macam mana kita nak lorek? Okey, ini dia punya arahannya. Jika simbol yang digunakan ialah lebih besar atau sama. Okey, lebih besar atau sama, bermaksud kedua-duanya besar, maka kita akan lorek di bahagian atas atau di bahagian kanan garisan tersebut. Manakala sekiranya simbol yang digunakan ialah lebih kecil atau sama, lebih kecil ya, maka kita akan lorek kawasan di bawah atau di kiri garisan. Mari kita lihat contoh yang pertama. Bagi bulatan yang berwarna merah ni, Y lebih kecil atau sama, lebih kecil, bermaksud di bawah ataupun di kiri garisan. Ini garisan tersebut. Maka kita lorek di bahagian bawah garisan. Saya wakilkan bawah garisan tersebut dengan anak panah yang berwarna merah. Bagi garis yang kedua, Y sama dengan X. Okay, Y lebih besar daripada X. Lebih besar bermaksud di bahagian atas. Saya lorek di bahagian atas garisan Y sama dengan X. Dan yang terakhir, bagi warna biru ni, Y lebih kecil atau sama, bermaksud di bawah garisan baru yang tadi kita buat tadi. Maka di bawahnya. Dan perkara yang ketiga, lorek kawasan persilangan semua anak panah. So, kalau kita dapat lihat dalam rajah ni sekarang, di tengah-tengah tu ialah kawasan lorekan yang bersilang. Kawasan bersilang bagi semua anak panah. Saya ulang. Kita dapat lihat di sini kawasan yang bersilang semua anak panah. Maka kita lorek kawasan tersebut dan kita akan terima 3 markah dalam SPM. Ingat, saya ulang, yang pertama lukis garisan yang belum ada. Ingat, ya kalau ada sama dengan di bawah simbol tu, maka garisan padu. Kalau tidak ada, maka garisan putus-putus. Yang kedua, tentukan kawasan lorekan dengan memahami jika simbol yang digunakan ialah lebih besar atau sama, maka lorek di atas ataupun di kanan. Sebaliknya, lorek di bawah atau kiri. Dan yang terakhir, lorek kawasan yang terlibat. Yang terlibat bagi semua anak panah. Mari kita tengok kaedah alternatif. Okay, ini satu kaedah yang saya gunakan untuk bantu pelajar-pelajar yang sedikit lemah untuk menguasai tajuk ini, untuk dapat markah penuh. Okay, kaedah alternatif ni bermula dengan kita bulatkan ketiga-tiga kotak samaan. Sama macam tadi, saya bulatkan dengan warna merah, hijau dan biru.
Yang kedua, saya potong garisan yang dah ada. Sebagai contoh, Y sama dengan 3X dah ada ni. Dah sama ni. So, saya potong. Tak nak tengok dah. Yang kedua, Y sama dengan X pun dah ada. Saya potong. Tak nak tengok dah. Yang belum ada ialah Y sama dengan 5. So, saya lukis garisan Y sama dengan 5 di situ. Okey. Sama yang ni kena sama yang macam sebelum ni, iaitu sekiranya ada simbol sama dengan di bawah lebih kecil tu, maka kita akan guna garisan padu. Kemudian untuk dapatkan tempat untuk melorek, saya akan gunakan highlighter. Saya akan highlight ke semua ketiga-tiga garisan. 2 garisan yang telah diberi dalam soalan, yang ini dan yang ini. Dan satu lagi garisan yang saya baru buat sendiri tadi. Saya highlightkan ketiga-tiga garisan. Dan sekarang saya akan dapat satu ruang segitiga yang dikelilingi oleh highlighter. Maka saya akan lorek kawasan tersebut. Dan saya terus dapat 3 markah. Okay? So, ini adalah kaedah alternatif untuk mempercepatkan menjawab soalan. Okay? Mari kita cuba kaedah alternatif ni pada soalan yang lain. Macam mana saya buat? Kamu boleh lihat. Yang pertama, saya bulatkan ketiga-tiga ketaksamaan. Saya bulatkan ketiga-tiga tu. Dan saya potongkan garisan yang dah ada. Okey. X sama dengan 3, kita dah ada di sini. Y sama dengan 2, kita dah ada di sini. Oh, maaf. Yang belum adalah X tambah Y sama dengan 8. Okay, ingat balik garisan-garisan wajib yang kita perlu tahu tadi. Apa maksud X tambah Y sama dengan 8? X tambah Y sama dengan 8 bermaksud satu garisan condong yang memotong paksi X dan paksi Y, kedua-duanya pada nombor 8. Okay, cuma hati-hati, kita kena guna garisan putus-putus. Kerana di sini simbol yang dia gunakan ialah simbol lebih kecil sahaja. Tidak ada sama dengan di bawah tu. Dan sekarang saya highlight ketiga-tiga garisan. Dan saya lorek kawasan segitiga di tengah-tengah highlighter tersebut untuk dapat 3 markah. Lihat, sangat mudah tajuk ini. Okey, sekarang macam saya kata tadi, saya akan kongsikan beberapa tips. Dan ini tips yang pertama. Ini antara contoh-contoh yang pelajar akan buat dalam SPM. Yang kamu kena ketahui untuk kamu hindari atau kamu kena faham. Contoh yang pertama, kalau kamu dapat lihat di sini, jawapan yang sepatutnya, garisan di sini sepatutnya garisan putus-putus. Tetapi calon ini menggunakan garisan penuh. Maka dalam SPM, kamu masih lagi menerima 2 markah. Kamu akan dipenaltikan 1 markah kerana menggunakan garisan padu. Dalam contoh yang kedua, pelajar ini menggunakan garisan putus-putus tepat seperti skema. Tetapi kalau kita dapat lihat di sini, lorekannya sangat sedikit. Hanya ada 3 garisan. Berapa markah calon ini akan dapat? Dalam SPM, calon ini akan dapat 3 markah. Okey, 3 markah penuh. Tapi dengan syarat, garisan yang dia bina di sini mesti sekurang-kurangnya 3 garisan. Kalau terlalu sikit, 1 garisan atau 2 garisan dianggap sebagai bukan jawapan. Okey, kena ingat tu 3 garisan sebelum sekurang-kurangnya. Dalam contoh yang ketiga, yang ni ramai sangat calon yang buat. Dia orang tak buat garisan, dia orang lorek secara contingan. Conteng dah di kawasan yang sepatutnya tu. Jangan risau. Pemeriksa tidak kejam. Lorekkan secara contingan juga akan mendapat 3 markah. Dan contoh yang terakhir, okey, yang ni pun ada pelajar buat ni. Dibinanya garisan lurus di sini tanpa menggunakan pembaris. Loreknya betul pada tempatnya, cuma garisan tersebut tidak menggunakan pembaris. Maka daripada 3 markah, hanya 1 markah sahaja diberi kepada calon tersebut. Okey, sekarang kita masuk kepada soalan bukan rutin untuk mentakrifkan ketaksamaan. Soalannya, rajah menunjukkan satu rantau berlorek.
Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek tersebut. Okey, tengok soalan yang sebelum tadi ni diberi soalan, kita kena lorek. Tapi dalam soalan ni diberi kawasan lorekan. Dia minta kita keluarkan ketaksamaan, seolah-olah mengeluarkan soalan bagi lorekan yang dia dah buat tu. So macam mana? Langkahnya ialah kita ambil kedua-dua persamaan yang dah diberi dalam raja, kita tulis semula di dalam soalan, di dalam ruang jawapan kita. Cuma kita hilangkan simbol sama dengan. Okey, sebelum tu kita kena ingat balik ni syarat-syarat yang saya buat sebelum ni tadi ni, pada slide yang awal tadi. Kita rujuk Y sama dengan 1X tolak 4 yang ni dulu. Kalau kita dapat lihat, untuk garisan tersebut, kawasan lorekan berada di atas garisan. Bila di atas garisan, maka bermaksud simbol yang kita kena guna adalah lebih besar. Okey, di atas garisan bermaksud kita mesti guna lebih besar atau lebih besar atau sama. Dan dalam kes ni kita akan guna lebih besar atau sama. Kenapa? Kerana garisan yang digunakan di sini adalah garisan padu. Yang ni. Bila garisan padu, maka kita kena guna simbol yang ada sama dengan di bawah. Bagi garisan X tambah Y sama dengan 6 pula, kita dapat lihat lorekan berada di bawah garisan. Apabila berada di bawah garisan, maka simbol yang kita kena guna ialah simbol lebih kecil ataupun lebih kecil atau sama. Dan sekali lagi, garisan yang digunakan di sini adalah garisan padu. Maka kita perlu gunakan simbol lebih kecil atau sama. Dan yang terakhir, soalan ni minta kita keluarkan 3 ketaksamaan. Sekarang kita baru ada 2. Mana ketaksamaan yang lagi satu? Okey, ketaksamaan yang lagi satu adalah yang ini, iaitu X sama dengan 2. Dia tak bagi nama dia, kita kena keluarkan sendiri. X sama dengan 2. Kerana garisan tersebut garisan menegak memotong paksi X pada nombor 2. So, mari kita lihat. Garisan tersebut, lorekan tersebut berada di sebelah kanan garisan. Dan di sebelah kanan garisan ialah lebih besar. Cuma ada sama dengan di bawah atau tidak? Jawapannya tidak ada, kerana garisan yang digunakan ialah garisan dotted line. So, kita perlu letak lebih besar. Dan kita akan dapat 3 markah dalam SPM. Okay, ini soalan bukan rutin. Belum pernah keluar dalam SPM bulan November. Belum pernah. Pernah keluar kalau tak silap saya dalam SPM ulangan. Satu lagi soalan bukan rutin. Soalan yang pertama. Tentukan sama ada titik 3, 10 memuaskan Y sama dengan 3X tolak 1, atau Y lebih kecil daripada 3X tolak 1, atau Y lebih besar daripada 3X tolak 1. Apa maksud soalan ni? Sebenarnya kalau kita perhatikan, ketiga-tiga ketaksamaan di sini yang diberikan, ketiga-tiganya adalah benda yang sama. Soalan ni hanya mengubah simbol di tengahnya. Sama ada, sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil, atau sama dengan. Itu ya soalannya. So, soalannya ialah kita perlu gantikan koordinat 3, 10 tersebut ke dalam persamaan yang diberi. Okay, lihat Y sama dengan 10, X sama dengan 3. Saya ganti masuk. Dan saya selesaikan. Di sebelah kiri tu kekal 10. Tapi di sebelah kanan tu 3 darab 3, 9. 9 tolak 1, 8. 10 dan 8 di sini. Apa simbol yang sesuai untuk diletakkan di tengah-tengah di sini? Adakah 10 sama dengan 8? Tidak. Adakah 10 lebih kecil daripada 8? Tidak. Dan yang betulnya ialah 10 lebih besar daripada 8. Oleh kerana 10 lebih besar daripada 8, maka kita boleh buat kesimpulan titik 3, 10 itu memuaskan persamaan yang ada simbol lebih besar.
sama dengan jawapan di atas. Kita akan dapat 1 markah. Manakala soalan yang kedua adalah soalan yang sama macam sebelum ni, iaitu diminta kita untuk mentakrifkan kawasan lorekan di sini. Okey. Dan kalau kita dapat lihat sini, diberi 3 ketaksamaan siap-siap dah dekat situ. 3 persamaan. Kita hanya perlu letak simbol saja di tengah ni. Dan kalau kita dapat lihat, X sama dengan 2 ini lorekannya berada di sebelah kiri. Dan garisan yang digunakan ialah garisan padu. Garisan penuh. Maka simbolnya ialah lebih kecil atau sama. Bagi persamaan 2Y sama dengan negatif X tambah 2 pula yang ni, lorekan yang dibuat adalah berada di atas garisan. Dan garisan pula yang digunakan ialah garisan penuh ataupun garisan padu. Maka simbolnya ialah lebih besar atau sama. Dan garisan yang terakhir, 3Y sama dengan 2X tambah 6 ni, kita dapat lihat garisannya ialah garisan putus-putus. Dan kawasan lorekan berada di bawah garisan. Maka simbol yang perlu kita guna ialah lebih kecil daripada 3 markah SPM. So total 4 markah bagi soalan ini.